Sekali lagi kami meminta para hadirin akan dapat berdiri untuk menyambut ketibaan tetamu hormat kita Profesor Dr. Faizal Ibrahim, Menteri Negara Kementerian Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Negara serta Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura. Melati kutung tubuh Melaka, sayang berbak di pohon cemara. Assalamualaikum, mulakan kata, saya sembah pembuka acara. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutama kepada tetamu hormat kita Profesor Dr. Faizal Ibrahim, Menteri Negara Kementerian Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Negara serta Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, Tuan Haji Bakri, Tuan Haji Latif dan para tetamu yang dihormati, selamat datang saya ucapkan. Alhamdulillah, pagi-pagi yang mulia ini saya rasa bertuah dapat bersama anda semua, terutama pada teman-teman dan juga sifu-sifu terapis yang hebat di Singapura ini. Hari ini adalah hari penuh bersejarah bagi kami para terapis Singapura, Melayu Singapura, kerana detik inilah di mana kita dapat bersatu, berkumpul untuk melestarikan terapis Melayu dan dibukukan untuk ke sejarah, insyaAllah. Dan tanpa melengah lagi, saya mulakan acara. Tiada kata secantik bahasa, tiada puisi mengobati jiwa. Saya menjemput Pengerusi Majlis Tuan Haji Latif untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Profesor Dr. Faizal Ibrahim, Menteri Negara Kementerian Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Negara, juga Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, para tetamu yang saya hormati dan sekalian para hadirin. Alhamdulillah, kami dari kumpulan terapis Muslim Singapura berasa syukur dapat menerbitkan sebuah naskah buku yang bertajuk Contemporary Urutan Singapura, Rencang dan Ragam Terapis. Inilah dalam sejarah kita dapat menghasilkan buku terapi pertama setelah hampir 2 tahun menghadapi cabaran bagi menerbitkan buku ini. Ilham buku ini tercetus khas ditujukan kepada Pak Sifu kita, Haji Bakri bin Abu Bakar, yang telah berkecimpung selama 46 tahun dalam bidang ini. Suatu masa yang agak panjang. Kita doakan Pak Bakri semoga sihat sentosa dapat meneruskan kejayaan ini walaupun usia sudah lanjut, usia dalam 74 tahun. Buku ini juga mempunyai senarai 53 terapis sebagai direktur. Jika ada pembaca yang perlukan rawatan, bisa berhubung dengan nama-nama handphone yang tertara dalam buku ini. Buku ini juga sebagai wadah pada siapa sahaja yang nak menjadikan kejayaan sebagai terapis atau tukang urut, dengan membina dan menimba pengalaman sebagai seorang terapis, terutama anak-anak muda kita yang hendak menjadikan kerja ini sepenuh masa sebagai terapis. Kami juga bangga dengan kejayaan Persatuan
Persatuan Perubatan Warisan Singapura, Melayu Singapura yang telah berjaya didaftarkan di awas Registry of Society setelah 4 tahun berjuang menghadapi banyak rintangan. Akhirnya pada 14 Februari tahun 2022 telah didaftarkan sebagai pendaftaran persatuan. Syabas kepada Presiden Zainal Abdul Rahman dan komitinya yang telah sukses berjaya mendaftarkan persatuan. Persatuan ini juga mempunyai visi yang tinggi dan luas untuk mempertabatkan bidang urutan tradisional dan herbal warisan Melayu di peringkat antarabangsa. Juga insyaAllah satu hari kelak akan mengetengahkan pakar-pakar terapi yang dijazahkan kedoktoran PhD di Mesir mendatang insyaAllah. Marilah kita para terapis terapi menyokong persatuan ini dengan menjadi ahli-ahli. Orang-orang ada disediakan di luar di sana. InsyaAllah. Akhir sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, terutama Haji Umar, Anwar Osman, penulis kisah ini Saleh yang telah banyak membantu menerbitkan buku ini. Dan juga tidak lupa kepada pegawai lebih Cik Herman Osman yang telah dapat menggunakan dewan ini dengan percuma gratis. Juga kepada mereka yang terlibat dalam majlis hari ini, terutama artis-artis dan juga para sponsor. Tak lupa juga pada 22 terapis yang mengambil bahagian dalam penerbitan buku ini, terutama terapi otak seperti Haji Zahad, Ustaz Zakaria, Gus Fatimah dan lain-lain yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Sebelum berpisah, terlibatkanlah dua rakaat pantun yang biasa-biasa kita dengar. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada semua di ladang, bisa kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bisa kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Al-Latif. Dan untuk acara selanjutnya, tanpa berlengah lagi, saya ingin mengundang seorang yang telah bekerja keras siang dan malam hampir 24 jam katanya tanpa tidur. Iaitu seorang penulis matan daripada menjemput Encik Said Salih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Menteri Negara Ehwal Dalam Negeri Merangkap Pembangunan Negara, yang juga pengurusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim. Ada dua mantan Presiden MUIS di sini, iaitu Encik Zainul Abidin Rashid yang juga mantan MP, mantan anggota Parlimen Singapura, dan juga Cikgu Maruf Saleh, dan para terapis dan para hadirin yang berbahagia sekalian. Dengan rendah hati izinkan saya perkenalkan diri saya yang hadir ini. Saya bukan pakcik urut, bukan tukang urut, dan juga bukan tukang bekam. Saya mantan wartawan kita harian yang memilih untuk bersara 3 tahun lalu selepas mengabdikan paruh daripada usia saya, atau selama 34 tahun dalam bidang kewartawanan media cetak. Encik Zainul Abidin Rashid adalah bos saya dulu, tapi bukan bosku. Itu dalam zaman pemerintahan Encik Zainul ini sebagai editor, saya menang beberapa award, anugerah. Antaranya ialah anugerah American Express, Bali Kencana Memancing Maut, kelicikan seorang pengedar dadah yang terlibat dalam pengedaran dadah rentas sempadan. Yang kedua, anugerah rencana tahunan terbaik SPH mengenai Pak Tayyip Fawil yang melibatkan ramai anggota persatuan yang menggigit jari. Dan yang ketiga, anugerah rencana terbaik mengenai skandal Batam. Ini yang kira-kira post story pada zaman Encik Zainul, melibatkan waktu dua kita yang baru dapat duit CPF, orang pergi curi kat Batam yang ada kahwin nikah secara haram di Batam dan menimbulkan banyak masalah di sini. Okey, alhamdulillah
siap sudah buku yang menggabungkan kepakaran, kemahiran dan suka duka 22 tukang urut baru dan mapan dalam memberikan khidmat urut kepada masyarakat Melayu, bukan Melayu dan juga masyarakat antarabangsa yang diwarisi sejak berzaman nenek moyang kita. Dan saya sebagai penduduk ini juga mengalami suka duka. Kita suka duka, saya pun suka duka juga dalam menghasilkan buku seumpama ini yang pertama kali diterbitkan di sini. Sebenarnya saya menjadi penulis ini secara tidak sengaja dan malah saya seolah-olah diterjunkan untuk memastikan hasrat menghasilkan buku ini yang asalnya dicernakan gagasannya sekitar 3 tahun lalu menjadi kenyataan. Untuk rekod usaha untuk menghasilkan buku ini tersantung kerana sekarang mendapatkan penulis. Memang kita kekesanan penulis buku ini dan dihambat pula masalah biaya menyediakan buku yang agak mahal. Saya tampil ke muka apabila penggerak projek buku ini yang juga kenalan sekolah saya, Haji Latif Ahmad, meminta saya membantunya dalam menulis buku ini hujung tahun lalu, Disember lalu dia kata tugas anda senang kerana kebanyakan tukang urut yang mahu menyertai projek buku ini telah menyiapkan skrip pengalaman masing-masing. Dan saya kata okey, boleh saya cuba. Dan dia terus menghubungi tukang-tukang urut supaya meng-email skrip masing-masing kepada saya. Tak lama selepas itu saya ingat senang. Dia kata senang, saya ingat pun senang, tapi tidak kabar dari buku Dan saya itu email saya dalam laptop pisang saya macet dengan beruan skrip-skrip berbagai format berserta gambar-gambar daripada tukang-tukang urut. Dia hantar berpuluh-puluh gambar yang ada berulang kali hantar lagi. Aduh, bengsa saya. Sistem software dan hardware saya kerap jam macam tak proses dan mengakibatkan kerja-kerja menulis tergendala berjam-jam dan kadang-kadang hingga esok hari. So melihat sekali imbas skrip mereka yang mereka berikan itu, hati saya berbisik, ini parah ni kerja kerana ada yang bentuk karangan, ada yang macam tulis surat cinta dan tidak kurang pula yang menggunakan bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris. Jadi sebenarnya kepala saya tujang macam nak meletup pada Januari tahun ini. Namun saya kata kepada saya maafkan mereka kerana mereka bukan penulis atau wartawan. Mereka pakai tangan, pakai jari jemari, bukan pakai pena. Jadi kepala saya, Haji Latif juga mengaturkan pertemuan saya dengan tukang urut yang memilih untuk di-interview atau bagi membolehkan saya mendapatkan keterangan lebih lanjut, lebih banyak maklumat dan sebagainya. Dan masa yang sama saya juga cari angle yang sesuai untuk cerita masing-masing. So sesi dengan tukang urut itu berlangsung daripada 3 petang hingga 9 malam di sebuah kedai kopi di gerai Mamak di luar pusat belah Kapung. Saya interview mereka satu demi satu secara bergilir-gilir. Jadi yang tidak hadir, saya interview mereka di kedai kopi di luar atau di rumah mereka. Saya juga ambil sendiri foto-foto mereka untuk dimakan bersama. Jadi sepanjang 2 bulan saya hadirkan berjam-jam 8 hari untuk menyiapkan cerita mereka secara individu. Sampai satu peringkat saya terpaksa kejar pergi mendapatkan skrip dan gambar mereka. Malah ada yang hantar pada saat akhir ketika saya hampir menyerahkan draft terakhir pada Haji Latif. Namun saya tetap take nafas, sabar. Saya sabar, saya sabar. So, draft terakhir ini saya serahkan pada Haji Latif pada Mac lalu. Gerbak kedua dalam 2 bulan lebih itulah lepas saya menulis, mengolah, menyunting, desain muka surat depan, dalam dan belakang bunyi. Saya buat loncong lah. Loncong saya sahut semua sekali Jadi akibat disahkan masa saya terlepas pandang beberapa ejaan kerana tiada mata kedua untuk menyimak hasil penulisan saya. Macam Haji Bakri sendiri sepatutnya dia tu saya pakai dia ketua perkataan sufi.
Itu sebenarnya terlalu tinggi bagi seorang individu atau seorang muslim, tinggi pangkatnya. Dia bukan sufi, jadi yang biasa kita tahu dia orang lama, veteran yang memang berpengaruh dalam dunia urut tradisi Melayu. Namun saya teruja dan gembira berurusan dengan tukang-tukang urut yang rata-rata memberi kerjasama padu bagi menyediakan buku yang akhirnya meningkatkan profil mereka sebagai tukang urut berketerampilan urut tradisi Melayu, dan ramai yang punya kemahiran urut daripada berbagai belahan dunia, China, India, Jepun, Jawa dan Barat. Jadi akhir sekali saya mohon maaf sekali kepada semua tukang urut terlibat atas kesilapan atau ketelanjuran kita gigih menyiapkan buku ini. Selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Okey, sebelum itu saya berjemput yang berhormat penasihat bacaan buku kategori ini, Cikgu Haji Maruf Saleh, dipersilakan sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Masal dan rekan-rekan sekalian, semuanya rekan-rekan saya, kecuali tuan-tuan terapis atau dukun atau bomo, saya tidak ada pengalaman terkait. Seperti Saini kata tadi, saya ditangkap untuk terlibat oleh Haji Abdul Latif. Jadi dia tahu saya bercuti di Singapura kerana COVID, tak boleh balik kampung. Tiap-tiap minggu dia kontak saya. Akhirnya dia minta saya tolong kalau boleh menulis sedikit mengenai dengan buku yang akan jadi itu sejarah latar belakang. Jadi saya tak ada pengalaman, tidak akan menyentuh hal itu. Cuma saya nak bagi tahu, saya datang ini sebagai tanda penghargaan saya pada usaha yang telah dijalankan oleh rakan-rakan sekalian. Ya, seperti Haji Latif yang saya lihat bukan sahaja mengurus, menyelaras, tetapi menganjurkan banyak usaha yang terlibat dengannya. Dan tidak lupa juga kepada saudara saya Zainal yang beberapa kali mengajak saya minum kopi untuk menimba sedikit pengalaman saya bagi rancangan penubuhan persatuan yang sudah pun berjaya didaftarkan. Jadi saya rasa besar hati, walaupun saya tidak ada kena-mengena dengan bidang pendukunan, insyaAllah saya rasa ini adalah satu sumbangan besar kepada masyarakat. Dari pembacaan saya, bidang pengubatan oleh semua masyarakat manapun yang disebut sama ada sebagai terapis, dukun, doktor, filosof, ya, adalah satu bidang yang perlukan dedikasi, yang asasnya adalah pengetahuan dalam bidang-bidang kepakaran orang yang ingin memberikan khidmat. Kesungguhan ditunjukkan dan tujuan utama ialah untuk menimbulkan suatu kebaikan kepada umum. Saya fikir ini adalah trust yang mesti dipegang. Sama ada nak memberi nama kita terapis ke, doktor ke, filosof ke atau sebagainya. Selagi kita berkhidmat dengan tujuan yang betul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kita berikan khidmat, saya fikir kita berada di landasan yang betul. Dan saya ingin menegaskan, saya berharap supaya dengan pembentukan badan yang mengurus hal ini, disokong pula
oleh pengakuan para terapis dalam mengongsi pengalaman-pengalaman mereka yang telah diedit oleh Saudara Saini tadi, merupakan suatu pengiktirafan kepada usaha yang baik ini dan persetujuan mereka untuk mengekalkan nilai-nilai yang baik itu dalam kerja-kerja berkaitan dengan bidang ini. Jadi saya fikir inilah yang akan mencorakkan bahawa kita ini adalah aset dalam sebuah masyarakat majmuk dengan sumbangan yang kita mempunyai kepakaran untuk mengongsi kesejahteraan semua yang terlibat dalam kehidupan memajukan negara dan bangsa kita. Semoga ucapan, kalau nak kata ucapan atau kata-kata ringkas ini dapat dijadikan satu realiti, dan insyaAllah pada tahun-tahun akan datang kita akan melihat suatu kemajuan lebih membanggakan kepada kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Sebelumnya saya ada sepatah dua kata yang ingin sampaikan. Secara peribadi, saya rasa saya harus curahkan apa yang di hati. Insan yang akan saya undang ke pentas ini adalah insan sangat istimewa. Bukan sahaja pada saya, pada diri saya, juga pada teman-teman terapis generasi yang kedua dan ketiga ini. Beliau sangat-sangat dihormati. Dan bohonglah kalau kita terapis yang muda tidak mengenali beliau. Dan seperti kata orang itu, berdosa sebab kita tidak menghormati beliau. Kerana beliau adalah seorang insan yang sangat-sangat istimewa dalam dunia terapis Singapura ini. Malah bukan saja untuk pelanggan-pelanggan terbesar sikit di Singapura, tetapi sebab overseas, international known. Kerana pelanggannya adalah daripada orang-orang ternama, ada juga yang benar daripada kerabat-kerabat belajar. Jadi pengalaman beliau selama 50 tahun, hampir 50 tahun ini, dan jika tidak dibukukan pada saya, akan jatuhkan hukumlah akan membazir. Jadi, dan saya juga dari masa ke semasa sering menghubungi beliau untuk mendapatkan nasihat, pendapat ataupun kata-kata perangsang untuk diri saya untuk menjalani kehidupan terapis sebagai terapis juga. Jadi pada teman-teman anda yang berada di Dewan ini, terutama sahabat-sahabat terapis, saya mohon mari kita sama-sama beri penghormatan dan kita berdiri sebentar, kerana saya akan mengundang insan yang istimewa ini untuk berpentas. Tuan-tuan, kita beri penghormatan kepada beliau. Dengan ini, saya ikhlas, saya hormat dan saya sanjung, saya menjemput guru sifu kami, Tuan Haji Bakri Adik Pak Bakri. Kita silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa semua orang dah kenal saya, Cik Bakri. Kalau di luar sana di airport, dari Terminal 1 sampai Terminal 4, orang panggil Cik Bakri, Bakri Bandem. Cik Bakri Bandem, tukang urut. Kalau di MRT, orang panggil Pak Haji Bandem, tukang urut. Kalau dekat Singapura pun, orang panggil Atok Bandem, tukang urut. Pasal dulu saya dapat kesempatan berfoto dengan selebriti John Clark Van Damme di di Four Seasons Hotel. Waktu itu tahun 80-an, jadi saya urut Jackie Chan, Wesley Snipes, Bruce Willis, Debbie Moore, sama Stallone, dan juga di Van Damme ni. Jadi saya jaga mereka selama 4 hari. Okey.
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada Tuan Dr. Profesor Muhammad Faizal kerana sudi datang ke meramaikan kita punya penerbitan buku urut tradisional Melayu Islam. Yang sebenarnya kita sudah berbincang perkara ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya berbincang dengan Haji Latif dan kita berbincang dengan Haji Umar juga berkenaan dengan penerbitan buku yang sekarang yang berada sekarang ini. So, jadi saya berharap pendatang-pendatang baru, terapi-terapi baru dapat bekerja keras supaya terapi-terapi yang akan datang mendapat anjurkan lebih baik, terbaik lagi. Okay. Selain daripada itu, saya ucapkan tahniah kepada Cik Zainal kerana menubuhkan satu persatuan juga terapi untuk kaum Melayu Muslim yang akan dianjurkan lebih besar daripada yang kita adakan sekarang ini. Baik. Tujuan kita untuk mengeluarkan buku-buku ini supaya pendatang-pendatang baru dapat menembusi pasaran terapi yang sekarang ada di luar sana. Kalau kita perhatikan di Facebook, TCM boleh buat macam-macam cara. Diorang ada wound setting, diorang ada reflexology, banyak lagi terapi-terapi yang TCM boleh buat. Saya rasa kalau TCM boleh buat, Melayu Islam kita pun boleh buat. Jadi kita kalau boleh bergabungkan lagi experience, pengalaman masing-masing supaya satu hari nanti menjadi termasyhur. Selain daripada itu, saya minta Haji Latif supaya organize bengkel-bengkel yang bermanfaat untuk terapi yang baru menceburi dalam bidang pengurutan. Pasal apa? Pengurutan ini kita bukan sekadar urut untuk mengurut saja. Yang penting quality, bukan quantity. Quality menurut. Kalau kita nak pelanggan datang balik ke tempat kedai kita, ke rumah kita, ke mana-mana, quality kerja kita mesti nak bagus. Jangan sekadar mengurut aja untuk mendapatkan uang. Pasal apa? Saya sudah bikin urut-mengurut ini selama 46 tahun. Jadi yang baik atau yang tak baik itu kan, tapi feedback kebanyakan yang dari klien kasih kita itu kan, yang ada ialah saya pun masing-masing punya cara, kita tak boleh cakap kan. Kita diam aja lah kan. Yang ada kata gini, yang ada kata gitu, yang ada kata, jadi yang ada kurang pengalaman. Yang ada kurang pengalaman. So mengurut ini kita mesti nak belajar lebih mendalam lagi. Kalau macam dulu saya perhatikan tahun 80-an arwah ayah saya lah, di orang Malaysia saya panggil abah. Kalau tahun 67, tahun 69, waktu saya umur 17 minta tak dapat ilmu pengurut ini. Umur 19, 18 tak dapat. Alasan-alasan tak cukup syarat, kau lagi budak, kau lagi muda kan. Saya perhatikan waktu saya tinggal dibesarkan di Jalan Kadi, tak jauh daripada Masjid Taqwa, di Bedok Jalan Kadi. Pagi saya tengok pukul 9, 10 budak-budak bola tak beratur. Itu jam paling awam bakar. Kita bola macam betul. Saya
saya perhatikan saya fikir-fikir ayah saya ni bomoh ke apa. Sekali saya ingat, saya tengok rupanya dia tukang urut dengan kipas pulaunya, kapal kulon dengan belenggi, tak pakai baju kan. Jadi saya sound dengan tak apa-apa. Saya bilang, "Bah, kau ingat nak belajar urut mereka?" Tak boleh, kau lagi budak lagi, kata dia. Budak mental dia. 16 saya minta, 18 saya minta, tak dapat juga, tak cukup syarat, dia bilang. Dia cuma kasih saya duit mungkin $2, $3, panjat pokok kelapa. Jadi orang dulu nak bikin minyak macam sekarang dari convenient lah, kita boleh pergi Al-Barakah, boleh pilih apa minyak serai, minyak itu, minyak semua ada. Orang dulu saya perhatikan ayah saya bikin minyak, jadi kita kena banyak kelapa. Kita kena ambil, kata dia ambil 10 biji, bawa turun itu kelapa tak boleh kena sejak tanah, pakai tali. Pakai tali turunkan itu kelapa, kopek. Dah kopek, nanti kat belakang rumah tu kita masak. Saya masak lah. Nanti kata dah jaga api yang itu dalam lidi, nanti dia datang. Kuali tak besar lah, bukan kawal kuali. Dia dah datang, air dalam lidi tu dia pakai satu jari dia. Waktu minyak dalam lidi dia masukkan jari dia gini. Dia ada bacaan-bacaan dia dekat minyak kelapa tu. Nah, jadi sedang ini buat apa, Pak? Ini buat minyak urut. Sebab itu sana sakit sikit banyak. Maaf cakap, kalau kebanyakan yang kaum lelaki yang lemah syahwat ni kan, lemah tenaga batin, nanti urut 3 kali kan. Lepas urut saya perhatikan, saya tengokkan dia. Waktu itu umur saya 17 tahun kan. Nanti cakap dengan Iman, besok atau lusa datang balik, beli ibu kunyit 1 kilo, ibu garam 3 biji, toyam kampung 3 biji. Ini ubat cari dulu. Jadi satu hari itu kita lama lah ni cerita kan. Balik haji 2003, 2004. Saya punya partner dalam bilik ni Zakaria telefon. Waktu kedai saya kat Changi Valley. Zakaria bilang, Haji Bakri, saya nak buat ustaz saya urut tak boleh tak? Saya tak nak tangan orang lain tau. Saya nak Haji biar tangan bikin tau. Saya tak nak juga full time staff atau part time staff bikin. Ayo, your hand to handle my ustaz. Saya okey lah. Jadi tiba matahari sapu, ustaz datang. Siapa kurang lah ustaz? Dia Bilal Masjid Khatijah Pak Iban. Dia bilang, Ustaz, pernah urut tak? Apa awak tanya sebelah urut ke tak pernah urut? Kalau saya cakap awak mesti tak percaya punya. Yalah, saya cuma tanya aja Ustaz, tanya tak boleh ke? Ustaz cakap, kalau saya cakap dengan Haji Bakri tak percaya. Satu hamba Allah tu, orang dah mati 7 tahun boleh hidup balik dengan urut saja. Saya bilang, Ustaz ni biar betul, orang dah mati boleh hidup balik dengan urut saja. Itulah kan awak tak percaya kan. Itulah satu hamba Allah tu, tak tahu ada lagi ke tak ada lagi. Nama dia Pak Bakar jalan kaji pegang urut. Saya bilang, itu Pak Bakar jalan kaji orang urut itu ayah saya, Ustaz. Dia bilang, astagfirullah, betul ke? InsyaAllah, dia bilang, awak ada ambil tak ini ilmu? Sebab tu kawan saya tu kan dah mati pucuk 7 tahun. Dan lepas urut dengan ayah awak dapat anak 4 orang tu. Alhamdulillah. Jadi kalau macam banyaklah kalau nak ceritakan cara urut tradisional lama-lama ni kan, saya perhatikan hasil dia banyak. Hasil dia banyak. Sebab itu kita boleh dapat sedikit lebih dalam lagi kegunaan urut mengurut ni untuk orang sakit yang baik lah. Jadi dari itu kalau nak cerita panjang lagi banyak. Jadi saya
Dan saja yang dapat saya ucapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Sifu kami, Haji Baki atau Pak Baki. Jadi sebelum itu saya dengan hormatnya mempersilakan tetamu hormat kita, Profesor Dr. Faizal Ibrahim untuk ke atas, memberi sepatah dua kata yang disambut oleh Tuan Haji Baki. Yang saya hormati Haji Bakri, juga Haji Latif, Cik dan Haji Zahir bin Rashid, Maruf Saleh, Husaini dan para terapis dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi saya betul tersentuh dan teruja kerana apabila saya mendengar sedikit pengalaman yang dikongsi tadi, mungkin banyak lagi perkongsian yang boleh dilakukan oleh semua para terapis, di mana setiap pengalaman itu berkaitan dan juga kemahiran ilmu yang dibawa oleh setiap terapis itu juga akan menjadikan manfaat kepada kita semua. Dan syabas saya ucapkan kepada para guru atau terapis yang secara kolektif telah menerbitkan buku berjudul Rancang Terapi Ragam Terapis Urutan Contemporary Terapis Melayu Singapura. Buku ini merupakan hasil pena yang dibulukan Cik Saini Saleh, mantan wartawan berita. Usaha menerbitkan buku ini yang dilalui terapis Dr. Haji Latif amat saya lalukan kerana penerbitan buku sebegini tentunya akan menambahkan lagi khazanah bahan-bahan bacaan setempat dalam masa. Saya tertarik dengan buku ini kerana inilah usaha pertama untuk menghimpunkan pakaran, pengalaman dan pahit mahu 22 orang terapis Melayu untuk dikongsikan dengan orang lain. Jadi bukan saja pahit manis yang dialami oleh Encik Saini Saleh tadi tapi juga pahit manis oleh para terapis. Nak tulis tu bukan mudah. Lagi-lagi penulisan untuk menghidupkan pengalaman, kemahiran. Mungkin kerana itulah mereka hantar gambar. Kerana gambar tu boleh memberikan ruang yang lebih mendalam untuk memberikan apa yang mereka lakukan. Hal inilah yang membezakan buku ini dengan buku seni urut tradisional Melayu yang ada di pasaran, yang lebih tertumpu pada ilmu urut tradisional tertentu yang lebih menunjukkan perhatian kepada kemahiran. Selain dapat membantu orang ramai yang mungkin memerlukan khidmat terapis melalui directory yang disediakan, buku ini juga dapat meningkatkan pengetahuan khususnya generasi muda mengenai ilmu dan seni urut tradisional Melayu yang telah wujud sejak zaman ini. Mungkin ramai tidak sedar bahawa pekerjaan sebagai tukang urut secara umumnya sama dengan pekerjaan sebagai terapis. Kedua-dua pekerjaan ini sebenarnya berkaitan dengan pemulihan kesihatan. Tadi Cik Maruf berkongsi Haji Latif Ali pun juga tadi kerana
Haji Ma'ruf ni banyak yang dia, dan dia juga seorang penulis yang bukan saja mapan tetapi mempunyai daya untuk menunjukkan ataupun membuahkan satu wadah bagi kita untuk memikir. Jadi dia pun dalam satu pengantar ni dia menekankan bahawa ilmu menurut terapis merupakan ilmu yang melibatkan besar. Dalam buku ini juga para terapis berfungsi usaha mereka untuk kekal dalam bagi memenuhi kelangan yang semakin kencang dan mahukan khidmat yang terbaik. Seperti yang dinyatakan oleh Haji Bakri tadi, mesti ada mutu. Bukan saja mengadakan aktiviti saja, apa yang perkhidmatan unggul. Mesti ada mutu. Pasal dia lama sudah. Kita mutu untuk diri. Ramai dalam kalangan mereka telah mengambil inisiatif mengikuti kursus ilmu menurut yang diamalkan oleh masyarakat China, India, Jepun, Jawa. Para terapis kita yang bukan sekadar berpuas hati dengan ilmu di dada, malah terus berusaha untuk memperkatakan kemahiran mereka, memaparkan sikap yang boleh diteladani, iaitu mengejar ilmu sebenarnya. Apa yang dapat kita rumuskan ialah seni urut tradisional, tidak kira yang diamalkan masyarakat Melayu, China, India dan lain-lain, tetap diperlukan oleh orang ramai walaupun dalam dunia serba canggih. Dengan kata lain, seni urut tradisional akan tetap menjadi pelengkap bahkan moden yang tidak dapat dipisahkan daripada budaya dan kehidupan. Khidmat tukang urut Melayu khususnya dalam rawatan sebelum dan selepas bersalin misalnya menunjukkan seni urut tradisional Melayu ini bukan sahaja relevan, malah tetap diperlukan bagi menekapati rawatan. Jadi bukan sahaja masyarakat Melayu yang adakan perkhidmatan, menunjukkan perkhidmatan ini dan postnatal ramai berbilang bangsa, dan mereka dapat merasakan manfaat yang boleh mereka raihkan daripada saya difahamkan bahawa ramai terapis kita yang terbang ke negara-negara asing seperti China, Hong Kong, Dubai, Bahrain dan kawasan ASEAN bagi memenuhi permintaan para pelanggan yang memerlukan khidmat. Hajar Rukia Jantan misalnya kerap ke China dan Hong Kong bagi menawarkan khidmat urut sebelum dan selepas bersalin ataupun yang postnatal kepada ibu-ibu di negara tersebut. Hajar Rukia juga berfungsi pengalaman dan menyebarkan ilmu perbidangan kepada mereka. Beliau membuka klinik urut selepas bersalin dengan bantuan seorang pengusaha di sebuah hospital di Tangerang, Jakarta, Indonesia bagi memenuhi permintaan untuk. Jadi tadi si urut Haji Bakri telah berfungsi mereka yang sudah mengurut seperti Dr. Stallone, Jackie Chan, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme. Beliau juga pernah mengurut seorang menteri kabinet Jepun, ketua pegawai CEO syarikat-syarikat besar di sini dan pemimpin-pemimpin masyarakat. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana usaha anda untuk mendaftarkan Persatuan Perubatan Warisan Melayu telah diluruskan oleh Pendaftar Persatuan pada Februari tahun ini. Tahniah pada kita semua dan saya harap semua akan memberi sokongan kepada persatuan dan dalam kegiatan yang dipimpin oleh Encik Zainal Abdul Rahman. Jadi apa yang saya dapat rasakan usaha ini adalah usaha yang sangat penting kerana kalau kita lihat
walaupun kita sering mendengar ada ramai tukang urut di kalangan kita, tapi apa yang kita tidak tahu adalah eloknya, ilmunya, directory yang diselipkan dalam buku itu, dan yang pada pendapat saya paling penting adalah bagaimana kita boleh membukukan ilmu kemahiran pengalaman ini sebagai satu wadah dan khazanah bagi masyarakat umum, lebih-lebih lagi pada masyarakat yang generasi yang akan datang, belia-belia kita. Kerana kalau kita lihat dalam kehidupan seseorang itu, walaupun kita sering mendapatkan perkhidmatan dan juga ubat-ubat secara moden, tapi aspek-aspek tradisional seperti memburu tani memberikan ruang bagi kita untuk mendapatkan satu pendekatan yang holistik dalam bagaimana kita boleh menjaga kesihatan kita, menjaga kemaslahatan kita, supaya dia memberikan satu aspek pembangunan yang secara holistik kepada seorang individu, dan lebih-lebih lagi dia memberikan ruang bagi kita untuk mengenal lebih terperinci tentang budaya dan juga pemikiran-pemikiran, dan juga seperti yang Haji Bakti kongsi tentang bagaimana bapa pada seseorang itu mempunyai ilmu, kemahiran, di mana semua orang jatuh di depan rumah dan ramai yang berjumpa rumah. Jadi ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat, tak ada orang akan mendapatkan khidmat. Jadi dengan adanya pembukaan ini ia membuka lebih banyak ruang bagi lebih ramai yang tahu, mereka yang boleh mempelajari, dan sama-sama kita membangunkan wadah bagi masyarakat kita, lebih-lebih pada golongan muda untuk meneroka bidang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua terapis yang ada di sini dan juga mereka yang membuat penulisan tu, dan ini adalah salah satu aspek yang saya mahu untuk lakukan sebagai pengurusi majlis bahasa, kerana kita pun ada wadah seperti sekata di mana kita nak dan telah memberikan ruang bagi mereka yang mahir dalam pelbagai kemahiran seperti termasuk terapis untuk menulis dan berkongsi dengan masyarakat dan juga rakan-rakan kita di daerah ASEAN untuk mengenal dan mendapatkan perkongsian yang lebih mendalam dan aspek-aspek seperti kedoktoran dan juga bidang-bidang yang lain. Jadi saya juga ingin mengulas kepada semua sesiapa yang mahu menulis, mungkin Cik Bakri boleh berkongsi, saya akan beritahu bahkan saya Dr. Nobidah tentang aspek ini, dan mungkin dalam satu penerbitan kita boleh memasukkan satu artikel tentang terapis. Ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi kita. Jadi saya amat berterima kasih dapat bersama anda pada pagi ini, dan saya ucapkan syabas kepada semua kerana usaha ini bukan mudah, dan anda telah mencapai dengan membawa seorang penulis mapan yang berpengalaman, dan juga seorang yang seperti Haji Ma'ruf Saleh yang mempunyai pengalaman yang luas, dan juga
rakan-rakan terapis di sini, semua untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan ruang yang lebih luas untuk menjadikan yang lebih baik dan meningkatkan kesihatan masyarakat umum. Dan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puasa. Dan ini kita sangat yang dinantikan, iaitu acara pelancaran buku kontemporari. Dan itu saya menjemput Pak Bakri, Tuan Haji Omar, Encik Latif serta Encik Saini untuk berkata bersama tetamu hormat kita. Okay, dengan ini kami menjemput sekali lagi tetamu hormat kita Profesor Dr. Faizal Ibrahim untuk jatuhkan tanda tangan. Terima kasih Tuan. Okay. Sebentar lagi Encik Bakri akan menyampaikan cerita hati kepada tetamu kita dipersilakan. Terima kasih Tuan, terima kasih. Terima kasih Tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dr. Faizal, Cik Umaruh, Cik Zainul Abidin dan juga Pak Bakri, Tuan Haji Latif dan semua para hadirin yang saya hormati, hadir pada hari ini melancarkan buku terapis Melayu pertama di Singapura. Tahniah bagi penulis dan semua sahabat-sahabat terapis. Terima kasih. Kes 058. Ada kes. Apa kes? Hari-hari ada kes, jadi kes. Kira-kira kes ini tidak berkira. Wabah, penyakit berjangkit, macam-macam sakit, hidup dan mati. Kematian hidupkan tanah berkuburan. Tetapi betapa banyak jangkitan jiwa yang merosakkan hati jadi mati. Merosakkan akhlak jadi kera. Menukar simpati jadi benci. Biadab meludah adab. Ihsan tidak lagi kerasan belas kasihan. Pantau diri, kenal SOP sendiri. Mungkin COVID-19 ini mengingatkan kita angka-angka wabah hati yang perlu dikira dan diteliti juga. Wabah hati sudah lama jadi pandemik, merosakkan ego, minta dikenal pasti, riak diri. Berteriak, cemburu, melalak meninggi diri, menyanyi iri. Apakah dunia menghitung itu jadi kes yang membilang angka?
Kecantikan macam beliung, yang murung macam burung terkurung. Dunia tidak menangis, hanya kesal. Penyakit jadi wabak berakit-rakit. Mana sanitizer jiwa yang membersihkan hati, pelitup nurani yang menabiri harga diri. Penjarakan selamat penyakit ini. Mana betapa tinggi kemuliaan jadi, jadinya begini. Kerana begitulah firman dan sabda. Terima kasih. Assalamualaikum. Dr. Faisal yang saya hormati, dua mantan Presiden MUIS, Haji Ma'ruf, Haji Zainal, Haji Latif, CFO kita Pak Bakri, dan semua berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustaz di Tik Wailin katanya kalau anda jawab salam perlahan, anda cuma ada 3 hari untuk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terlancarnya buku yang merupakan khazanah bagi masyarakat kita, agar para kardis kita senantiasa dapat bergabung tenaga untuk memertabatkan kardis atau cara urutan cara Melayu Islam. Mudah-mudahan anda semua terkenal di seluruh dunia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh kita baca doa sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan namamu ya Allah kami memohon dan meminta, 10 jari kami menada mengharap ihsan serta kurnia. Lihatlah kepada kami, hamba-hambamu yang mengharapkan belas ihsan dan simpati. Tanpa belayan kasih darimu, wahai ilahi, hidup ini bagaikan mati. Kurniakanlah kami takwa dan iman, agar jiwa terasa aman, mengharungi ranjau duri dan rintangan, membela agama yang kau amanatkan. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada generasi muda kita, agar berganding bahu dan menghilangkan sengketa, membawa kalimatmu ke puncak cemara. Akhir sekali, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah wafat. Kami berharap kebajikan di dunia dan juga di akhirat, dan di hari kebangkitan kami mengharap syafaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.